para salafus soleh fikir bagaimana kita nak kekalkan budaya baca Quran yang panjang di dalam tarawih, tetapi orang boleh happy semayang. Orang boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hassa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi lillahi ta'ala. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatkan umur kami pada bulan Sya'ban, panjangkan umur kami dapat bertemu dengan bulan Ramadan. Allahumma qad azallana syahru Ramadan wa hadara fasallimhu lana wa sallimna lahu. Ya Allah, Ramadan semakin hampir, sampaikanlah kami kepada Ramadan dengan selamat. Warzuqna siyamahu wa qiyamahu. Dan kurniakanlah kami rezeki dapat melaksanakan puasa di waktu siang dan dapat solat di waktu malam. Warzuqna filhi jidda wal ijtihad wan nasyat. Dan kurniakanlah kepada kami ketekunan, kesungguhan dan juga semangat dalam menjalankan semua ibadah. Wa a'izna fihi minal fitan. Dan jauhkanlah kami daripada apa juga fitnah yang bakal melanda pada bulan Ramadan. Terima kasih yang berusaha Tuan Pengacara Majlis. Yang saya hormati Tuan Haji Hasanuddin bin Hamid, Pengarah Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang diraihkan juga Timbalan Pengarah Kanan dan Barisan Timbalan Pengarah Bahagian Pendidikan Islam di Kementerian Pendidikan Malaysia. Seterusnya, Barisan Kepimpinan di Kementerian Pendidikan Malaysia. Para pegawai dan kaki tangan di bahagian-bahagian KPM, Jabatan Pendidikan Negeri-Negeri, PPD dan semua barisan guru-guru. Seterusnya, rakan-rakan seperjuangan yang tidak saya lupakan di pembangunan program adab dan nilai ataupun ADNI di bahagian pendidikan Islam Kementerian Pelajaran Malaysia. Para Zoomers, para pecinta-pecinta ilmu, para pelayar yang mengikuti siaran ini walau di mana saja berada, yang menonton dari utara moga sejahtera, yang dari timur moga terus makmur, yang barat moga dapat berkat, yang selatan moga dapat keampunan. Alhamdulillah dapat kita bertemu dalam program Majlis Bicara Wahyu yang dibawakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia ini. Saya merasa begitu tersanjung sekali dapat bersama dengan hadirin hadirat di dalam program Majlis Bicara Wahyu ini. Kali terakhir kita bersembang di dalam Majlis Bicara Wahyu ini kira-kira setahun, 10 bulan, 17 hari yang lalu. Iaitu kita bergabung dalam Majlis Bicara Wahyu siri kelima tahun 2020. Hari Jumaat 8 bulan Mei tahun 2020 jam 10.30 pagi. Kita bincangkan tajuk Tadarus versus Tadabbur. Dalam pertemuan kita pagi ini, saya diminta menyampaikan satu tajuk, iaitu Ramadan datang lagi, Meh kita kumpul pahala. Ini semua jadi mangsa kepada budaya headliner lah ya. Kita sekarang terperangkap dengan budaya netizen yang mementingkan tajuk catchy. Jadi segala tajuk pun meh, moh, yuk, yang, yang dan bagai-bagai lagi. Belasah lah janji yuk. Orang menengok sudahlah ni melayan ke budak-budak ni. Hadirin hadirat sekalian. Ramadan hampir tiba di garisan. Berbau rasa mengiringi harapan. Rahmat ilahi moga di depan. Beriringi doa dalam ratapan. Ramadan penuh dengan rahmat. Ambillah ia sekuat dapat, supaya kelak menjadi kuat terlepas godaan syaitan yang laknat. Hari demi hari terus berlalu, bulan Sya'ban terus melaju, dan Ramadan semakin dekat di muka pintu. Pagi ini, tanpa kita sedari, kita dah masuk, kalau tak salah kiraannya, kita berada pada 22 hari bulan Sya'ban. InsyaAllah satu hari bulan nanti kita akan tengok anak bulan Ramadan. Lebih kurang 8-9 hari lagi. Maka salah satu perkara yang menjadi buruan kita
semasa Ramadan ini adalah pahala. Pahala. Apa erti pahala? Pahala ini bukan bahasa Arab, tapi dia asal daripada bahasa Sanskrit. Bahasa Sanskrit, pahala ini disebut pala. Apa makna pala? Pala ini buah. Buah. Mungkin orang kita ada sebut buah pala, jeruk pala. Sebab itu dalam bahasa Sanskrit ada istilah Arya Pala ataupun Maha Pala. Asalnya satu imbuhan, satu ganjaran yang diberikan atas setiap perkara kebaikan yang kita buat. Pala dipanggil. Dalam bahasa Arab, mereka tidak sebut perkataan pahala, tetapi mereka sebut dengan dua perkataan. Sama ada ajrun ataupun sawab. Ajrun, pluralnya adalah ujur. Dalam bahasa secara terjemahannya, upah. Yang kita 25 hari bulan, itu ada dapat ajrun ataupun ujur, dapat upah, dapat gaji. Ataupun dipanggil sawab. Sawab ini plural ataupun jamaknya adalah aswab. Dan sawab ni lebih menjurus kepada pembalasan, balasan ataupun ganjaran di atas sesuatu. Maka saudara tak kira sama ada ajrun ataupun sawab. Kedua-dua perkara ini boleh kita gapai di dunia dan boleh dapat faedah di akhirat. Wa may yurid sawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid sawabal akhirah nu'tihi minha. Dan siapa mencari ganjaran pahala di dunia, kami beri. Dan siapa mencari ganjaran pahala akhirat pun kami beri. Surah Ali Imran ayat 145. Ada keseimbangan. Kita ibadah dan kita makmurkan pekerjaan kita, dua-dua itu bernilai di sisi Allah. Dalam ayat yang lain, fa'atahumullahu sawabad dunya wa husna sawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin. Sebab itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala di akhirat, dan Allah suka orang yang buat banyak kebaikan. Surah Ali Imran ayat 148. Sudah pasti akan ada kluster di kalangan umat Islam ni yang akan mempertikaikan kita. Kenapa you ibadat kerana niat pahala? Apa hal? Maka kita timbulkan persoalan. Adakah salah seseorang itu niat ibadah untuk mendapat pahala? Kita selama ini ibadah niat apa? Tuan-tuan, kita semua ibadah niat apa? Ada orang dia niat nak menjalankan ibadat ini kerana nak mendapatkan surga Allah. Surga. Tapi barang perlu kita ingat, surga sekalipun kita akan dapat meraih surga bukan dengan pahala. Tapi kita raih surga dengan rahmat Allah. Ayam denak si ayam hutan, bertelur sebiji dimakan musang. Rahmat Allah itu lautan, penyejuk hati jiwa nan gersang. Pernah sekali Nabi SAW beritahu kepada sahabat, la yadkhulal jannata ahadun bi amalihi. Tidak ada orang yang masuk surga dengan disebabkan amalan dia yang banyak. Sahabat heran. Qila wala anta ya Rasulullah. Adakah Tuhan juga tidak masuk surga pakai amalan? Wala ana. Saya pun, kata Nabi. Illa ayyataghammadani Allahu birahmatih. Saya pun nanti masuk surga kerana belas ihsan Allah. Allah belas pada kita. Jadi dengan kita menjalankan ibadah, kita mohon pada Allah, dia jatuh kesian belas pada kita. Maka orang bertanya, habis tak boleh ke niat pahala? Pahala ini kita perlukan sebab ianya adalah mata wang akhirat. Bahawa perlu diingat, alam adalah kehidupan. Kita berada di alam dunia, ini kehidupan. Kita perlukan duit, kita perlukan perbelanjaan, kita nak membeli. Ada life. Masuk alam satu lagi, alam barzakh, alam akhirat. Janganlah kita bayangkan alam barzakh itu adalah kubur yang lahat. Itu bukan alam. Itu tempat simpan rangka kita saja. Ada alam, alam barzakh. Dan alam itu semakin kita tempuh alam yang baru, alam itu lebih luas daripada alam yang sebelumnya. Ini falsafahnya. Kita duduk di alam rahim ibu, kecil saja dalam perut mak. Pindah ke alam dunia yang kita sedang berada sekarang. Nah, berapa besar dunia ni? Tak habis pusing lagi. Nanti pindah ke alam barzakh, lagi besar lagi. Itu kadang ada orang mimpi nampak arwah ayah dia.
termenung tepi laut lah, tersenyum-senyum berkelah. Kita nampak orang-orang ni duduk di satu alam yang lain. Nanti masuk alam akhirat, luas lagi. Masuk alam surga, luas lagi. Jadi setiap alam yang kita tempuh ada life, ada kehidupan. Dan dalam kehidupan kita realistik, kita perlu belanja. Macam kita di dunia sekarang, kita perlukan duit untuk membeli. Maka di alam akhirat pun kita perlu kepada mata wang untuk membeli. Tapi nak beli apa? Bukan nak membeli, membayar saman. Nak membayar segala dosa yang pernah kita buat selama ini. Wah, dekat akhirat pun boleh bayar saman juga, Ustaz. Macam bayar saman parking. Dia begini. Kita semakin jauh perjalanan ke sebuah negara, kita memerlukan mata wang negara itu. Macam kita, tak lama lagi Singapura nak buka. VTL semua dah boleh masuk, dah boleh laluan secara mudah. Jadi, kita masuk Singapura, kena pakai Singapore dollar. Ringgit Malaysia tak laku. Walaupun setakat di Woodland saja. Woodland tu, kalau baling barang boleh sampai ke Johor. Tapi sebab masuk negara orang, tetap kena pakai Singapore dollar. Walaupun nak beli putu piring $5, $2 misalnya, tetap kena pakai dollar. Pergi ke Indonesia, pakai rupiah. Kita pergi Thailand, pakai baht. Kita pergi ke orang buat umrah, Mekah, Madinah, pakai rial. Orang pergi Amerika, US dollar. Orang pergi London, pakai pound sterling. Orang pergi ke Eropah, Amsterdam, Paris dan macam-macam. Paris, dia pakai euro. Pergi akhirat, mata wangnya nama pahala. Pahala. Nak beli apa? Bukan nak beli makan, bukan nak beli cendol jual pada masyarakat. Tak ada. Tapi yang nak kita gunakan adalah nak bayar segala kesalahan yang pernah kita buat. Berdasarkan satu hadis yang panjang, Nabi pernah tanya pada sahabat, atadruna manil muflis? Mau tahu tak siapa orang paling rugi dan bankrupt sekali di akhirat nanti? Sahabat pun jawab begitu dan begini, kata Nabi, tidak. Orang yang bankrupt adalah orang yang bawa segala macam amal ibadah depan Allah, tapi bila sampai time audit, bila time pemeriksaan segala amal ibadah, datang satu orang laki-laki mengadu kepada Allah, ini pakcik, dia pernah pukul saya, pernah macam-macam lah aduan daripada Allah. Hari ini saya tuntut keadilan. Jadi Allah titahkan, ambil satu pahala, akaun banyak. Pak Haji ni pergi Mekah banyak kali, umrah banyak kali, banyaklah atas meja tu. Confident lah dia boleh masuk surga. Tapi kerana datang satu orang mengadu, dia pernah buat zalim, ambil satu akaun, bagi ke Mamat ni. Ingatkan seorang, datang lagi. Oh, rupa pakcik ni pernah tipu dia, scam pelaburan, labu peram ke apa ke. Ambil lagi akaun. Sampai kata Nabi, atas meja dia habis semua pahala, kosong. Tiba-tiba ingat dah selesai. Datang satu orang lagi mengadu, ya Allah, dia pernah tampar saya, tak pernah minta maaf saya, ini tuntut pembelaan. Pakcik ni kata, saya dah tak ada pahala, kosong. Jadi kata malaikat, awak ambil dosa budak ni, pikul atas bahu awak. Ini hadisnya panjang. Artinya pahala kita perlukan sebagai transaksi kita di akhirat nanti. Jadi tak timbul orang mempertikaikan, salah ke kita niat untuk dapat pahala dalam Islam? Tidak salah. Cuma kata Imam An-Nawawi rahimahullah, orang yang beramal, yang dia mengerjakan amal itu kerana takut kepada Allah, itulah amalan seorang hamba. Itu kata Imam Nawawi. Kan kita kalau pergi ke Mekah, ada orang kita boleh tengok gelagat-gelagat mereka itu ketika ibadah. Ada orang doanya tenang saja. Ada orang doanya menangis-nangis, beria. Kalau dekat Kaabah ke, dekat Padang Arafah ke, dia punya, ya Allah, Allah. Ini ibadat hamba dia panggil. Dan itu pun bagus. Kita tak kata tak bagus. Bagus. Dia rasa dia hamba. Kata Imam Nawawi, amal yang dikerjakan kerana mengharapkan surga, ini saudagar. Orang bisnes. Ringgit and sen. Untung rugi. Saya buat apa saya dapat. Tapi juga tidak salah. Sebagai contoh, kalau kita mengingat pahala. Ni sekarang ramai kawan-kawan kita yang sedang berada di Haramain. Sama ada di Madinah ataupun ada di Mekah. Hari-hari lah berkongsi cerita. Sekarang ni pukul berapa? Semua sibuk-sibuk nak pergi semayang ni. Semayang subuh. Jadi masing-masing tu tengah tenggelam di dalam kesyukuran masing-masing. Dapat berada di tempat-tempat yang suci.
Tengah hari nanti mereka nak semayang Jumaat. Ceritalah Mekah lah, Madinah, macam-macam. Semayang dia orang di Tanah Haram, pahalanya luar biasa. Luar biasa. Dan itu kalau kita pergi ke sana, memang mutawif memang itulah skripnya pun. Semayang di Madinah, pahalanya sekian-sekian semayang. Tuan-tuan cuba bayangkan, tengah hari kan tuan-tuan nak semayang di mana? Masjid Besi, Masjid Mizan, Masjid Sultan Mizan. Semayang di Masjid Sultan Mizan dengan semayang di Masjidil Haram, langit dan bumi pahala dia. Beza sangat. Tak payah Masjidil Haram lah, pahalanya besar sangat. Kalkulator tak cukup. Kita cerita Masjid Nabawi senang. Masjid Nabawi, katakanlah kita semayang, package sekarang ni kalau ziarah Madinah 8 hari. 8 darab 5, 5 tu 5 waktu kita solat, darab 27. 27 ni bonus pahala berganda untuk orang sembahyang Jumaat. Jadi 8 hari darab 5 waktu, darab 27 kali ganda, darab pula 1000. 1000 ni fadilat Madinah. Jadi 8 hari orang ibadah di Madinah, 8 hari saja. 5 kali pergi sembahyang di masjid, dia dapat 1,80,000 pahala. 8 hari sudah jutawan. Jutawan. Kita sembahyanglah di masjid, Masjid Besi ke Masjid Wilayah ke Masjid Putra ke, 8 hari betul-betul kita sembahyang, darab 5 waktu, darab 27 kali ganda pahala berjemaah, kita dapat 1,080 pahala. 1,080 pahala, pekerjaan yang sama 8 hari, dengan orang duduk di Mekah, duduk di Madinah saja, sudah jadi jutawan. Belum duduk di Mekah, Mekah la ilaha illallah. Mekah ni semua ibadat diberi 100,000 pahala. Semua ibadat. Itu sebab orang bulan puasa berebut nak pergi ke Mekah, walaupun belanja lebih mahal daripada haji. Sebab kutipan pahalanya begitu banyak sekali. Sehingga ada orang buat kiraan, kalau kita sekali solat fardu sama macam solat kita di Malaysia sampai umur 55 tahun. Adalah orang buat kiraan nak bagikan semangat. Tak campur semain sunat lagi dan bagai-bagai. Luar biasa sekali. Itu sebab orang kadang balik pada Mekah, kita perasan masa di Mekah hari-hari pergi Masjidil Haram, balik ke Malaysia haram pergi masjid. Kita pun heran, mu ni buat apa tak pergi masjid? Balik pada Mekah, kata dia. Aku pahala Mekah makan tak habis lagi. Dia pergi haji, duduk Mekah 30 hari. Tak campur kapal delay lagi, dia 44 hari total haji muassasah. Dia kata aku kat sebulan duduk di Mekah. Punyalah banyak pahala, kalau aku mati minggu depan, Allah hutang pula dengan aku pahala. Ada orang kira begitu. Dia kira begitu. Itu yang kedua, kata Imam An-Nawawi, orang yang buat ibadat kerana mengharapkan surga, ini mental saudagar. Dan itu tidak salah. Dalam konteks Ramadan misalnya, memang Nabi SAW, kata Abu Hurairah, dia suruh kita mengira pahala kita. Dalam hadis yang terkenal, man shama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ini hadis Bukhari Muslim. Siapa yang berpuasa Ramadan, pertama atas dasar iman, betul-betul kerana iman, bukan kerana nak kurus, bukan kerana nak berhenti isap rokok, bukan kerana, tak ada faktor lain melainkan kerana kepercayaan kepada Allah. Percaya bahawa ini adalah perintah Allah, percaya ada syurga neraka, kerana iman. Yang kedua, dia berpuasa dalam keadaan ihtisaban. Apa makna ihtisab? Ihtisab ini, kata Al-Hafiz Ibn Hajar, al-ihtisab ialah dia puasa kerana mengharapkan ganjaran daripada Allah. Kita boleh rujuk dalam kitab Fathul Bari jilid keempat muka surat 115. Ada huraian panjang lebar tentang ihtisaban ini. Kata Al-Khattabi, al-ihtisab juga maknanya dia berpuasa dengan mengharap balasan yang baik daripada Allah. Di ihtisab ni daripada bahasa kalau kita ni hisab. Bukan ngisap rokok tak. Ngisap ni ngira. Dia hisab. Ilmu kira-kira. Ihtisaban dia kira pahala. Hari ni aku sahur. Hari ni aku sembahyang jemaah subuh di masjid. Aku duduk sah depan. Pakai bagus. Pakaian wangi-wangi. Dia kira berapa aku dapat pahala. Itu tak ada masalah. Khususnya di bulan Ramadan Al-Mubarak. Sebagaimana tuan-tuanlah pada pagi ini. Adakah salah tuan-tuan yang mengikuti ceramah bicara wahyu pada pagi ini? Tapi tuan-tuan niat juga ceramah ni sebab nak sertai cabutan istimewa Bank Islam. Salah atau tidak?
Yalah, bukan semua yang dengar ceramah bosan aku mendengar ceramah setiap minggu, tapi sebab ada cabutan istimewa Bank Islam. Ataupun ada orang ya untuk pengembangan kerjaya dia ikuti ceramah pagi ini untuk menambahkan lagi koleksi senarai latihan yang dikesertai dalam SPL KPM, Sistem Pengurusan Latihan Kementerian Pendidikan Malaysia. Dapatlah satu kursus. Cepatlah sikit naik pangkat dalam persaingan kita. Salah atau tidak? Tidak salah. Tidak salah. Sementara lagi bulan Ramadan Al-Mubarak, kalau ada orang kata saya tak kisah pahala tak pahala. Oh, ini rugi. Sebab Ramadan pahalanya luar biasa. Kata para sahabat, para ulama, naumu shaim ibadah wa sumtuhu tasbih wa amaluhu wa du'ahu mustajabun wa amalu mudha'if. Kata ulama, Ramadan ni naumu shaim ibadah. Tidurnya orang puasa itu pun dikira ibadah. Wa sumtuhu tasbih. Diamnya orang puasa itu dikira tasbih. Cuba bayangkan, kalau tidur dikira ibadah, bayangkan kalau ibadah yang kita buat. Tidur ni on regular basis kita buat. Bahkan ada yang sedang mendengar ceramah ni, tidur pun ada. Tidur. Pelakuan biasa. Tetapi sebab ianya dilakukan pada bulan Ramadan, naumu shaim ibadah. Dikira ibadah. Sebab itu tak benar kalau ada orang mempelekehkan banyak tidur ni boleh jadi batal puasa. Tak betul. Macam mana you boleh kata banyak tidur batal puasa? Tak ada kena-mengena. Makruh tu cerita lain. Batal ni agak berat. Dia no such thing. Tidur bulan puasa boleh membatalkan puasa. Dia tidur bulan Ramadan yang boleh membatalkan puasa ini, kalau tuan-tuan tidur start pada puasa hari pertama, bangun raya ketiga. Itu baru batal betul. Lama benar tidur, membuta nama. Kalau tidur qailulah, tidur biasa, tak ada masalah. Bahkan kita pun dituntut kalau dalam bulan Ramadan ini, kalau dapat, tengah hari dilakukan qailulah. Ini penganjur nanti minta panggil ceramah, cerita apa itu qailulah. Satu amalan yang semakin dikesampingkan. Sebab orang kita kalau tengok member tidur tengah hari di pejabat, kita kutuk dia pemalas dan sebagainya. Sedang itu ibadah. Qailulah. Tidur sejenak. Orang putih panggil nap, NAP. Ada manfaat dari segi kesihatan, manfaat dari segi sains, benda ni sunnah Nabi, tapi ditinggalkan kerana masalah persepsi. Tidur di pejabat, ini orang tak bagus. Tidur pejabat, orang pemalas. No, ini adalah ibadah dan di Jepun dijadikan satu budaya tidur tengah hari ini. Ini boleh minta orang lain untuk uraikan. Yang penting muslimin, muslimat, tuan-tuan sekalian, jom kita kumpul pahala yang banyak di bulan Ramadan. Bulan lain, markah tak tinggi. Kullu hasanati bi'amshir amsaliha ila 700 di'fin illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap kebaikan yang dibuat oleh manusia, pahalanya antara 10 sampai 700 pahala. Kecuali bulan puasa. Aku sendiri yang akan memberi berapa pahala. Maknanya bonusnya tak tahu berapa. Tak tahu berapa. Cuma adalah ulama' yang rajin mengira-ngira, kata mereka, kalau hari biasa, bulan biasa, pahalanya satu amalan kita buat, markahnya 10 kali ganda. Kalau bulan Rejab, satu amalan kita buat, markahnya 70 kali ganda. Kalau bulan Syaban, satu pahala kita buat, markahnya 700 kali ganda. Yang kita buat 700 kali bulan Syaban ni, setiap ini adalah 700 kali ganda. Tapi bulan Ramadan, kata ulama, satu amalan kita buat, pahalanya 1000 kali ganda. Dan mungkin lebih. Wa ana ajzi bih. Kata Allah Ta'ala dalam hadis kursi, ikut akulah nak beri berapa. Suka-suka akulah. Maknanya minimum 1000. Jadi, ayo kita berusaha untuk nak raih sebanyak-banyak pahala pada bulan Ramadan ini. Bagaimana caranya? Baik. Hadirin hadirat sekalian, bagaimana nak kumpul pahala sebanyak-banyaknya pada bulan Ramadan ini? Saya melihat begini. Cara terbaik untuk kita kumpul pahala dan raih pahala yang banyak di bulan Ramadan adalah mesti setiap amalan yang kita buat mengikuti cara petunjuk Nabi Muhammad SAW. Baru dia ada nilai pahala. Cantik kuntuman bunga dahlia, pohon melati tepi perigi,
Baginda Nabi junjungan mulia, halus pekerti indah pribadi. Halus berduri pokok semalu, hijau daunan disentuh kuncup. Sunnah Nabi, ikutlah selalu. Buatlah amalan, kan damailah hidup. Kita kalau mengikut petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan bulan Ramadan, dalam beribadah di bulan Ramadan, percayalah kita punya amalan akan dapat extra bonus lebih daripada orang lain. Apakah amalan-amalan tersebut? Baik, pertama sekali adalah Nabi SAW tidak meninggalkan membaca Quran pada bulan Ramadan. Bulan lain Nabi baca, tetapi bulan Ramadan Nabi khatamkan Quran. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Qur'ana. Setiap kali Ramadan, kata Ibn Abbas, Jibril alaihissalam akan datang bertemu dengan baginda Nabi. Dan Jibril akan mendatangi baginda Nabi pada setiap malam pada bulan Ramadan, fayudarisuhul Qur'ana, dan mereka akan bertadarus Al-Quran. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kalimat darasa yudarisu ini berasal daripada pola bahasa Arab fa'ala, yang membawa erti lil musyarakah bainasnaini, satu kata kerja yang memerlukan interaksi antara dua orang. Ini bermakna sepanjang Ramadan Nabi baca Quran, bukannya bersendirian tetapi bertadarus bersama dengan Jibril. Sebab itu kata ulama, Jibril mengkhatamkan Al-Quran minimum setahun sekali bersama dengan Nabi SAW pada setiap kali tibanya Ramadan. Dan pada tahun di mana baginda Nabi diwafatkan, baginda telah khatamkan Al-Quran 2 kali bersama dengan Jibril. Itu dengan Jibril saja, dengan orang lain tu banyaklah ceritanya. Maka yang pertama, kalau nak pahala banyak, jadikanlah Ramadan tahun ini momen untuk kita khatamkan Al-Quran. Mungkin ada orang yang kata, dok dang ustaz, nak khatam Quran, dok dang. Sibuk terlajak. Ada yang sibuk dengan pekerjaannya, ialah dalam proses nak naik pangkat, nak apa ni, banyak benda-benda kita kena persiapkan. Ada orang dia sibuk dengan pengajian, ya, mungkin ada di kalangan guru-guru yang sedang buat postgrad dan bagai-bagai. Jadi kita memang dok dang, tak sempat masa. Maka saya mencadangkan begini, solusi mudah untuk kita khatam Al-Quran pada tahun ini, khususnya pada bulan Ramadan. Ini tips untuk orang yang memang dokdang, orang yang memang tak sempat nak baca macam orang lain, habis tarawih duduk dalam bulatan di masjid mengaji yang tak dan. Kita buat begini. Al-Quran ini dia ada 604 halaman ataupun 302 helai. Kalau kita bahagi 30, dia akan jadi 20 halaman ataupun 10 helai sehari. Ini bererti setiap kali kita selesai solat fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, tuan-tuan, puan-puan baca 2 helai saja. 2 helai saja. Maka kalau kita 5 kali sembahyang fardu, dapatlah 10 helai. Kalau kita disiplinkan, insya-Allah kita akan khatam Al-Quran pada akhir bulan. Bukan Ramadan saja, tiap bulan kita boleh buat. Caranya, setiap kali habis sembahyang, bacalah 2 helai. Baca 2 helai. Kalau 2 helai pun tak ada, memang dokdang sungguhlah. Nak habis saja sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi, doa ikut imam pun semua, pergi cari tiang mana-mana, ambil Quran baca. Tapi sebab Ramadan ini dia tadarus, budaya yang Nabi bawa. Ajaklah sparring, kawan ke, ataupun kita di rumah ada isteri, bacalah 2 muka. Ini untuk orang dokdang. Kalau orang hak sempat, itu tak ada masalah, dia boleh baca banyak lebih daripada itu lagi. Jadi yang pertama, mesti gemar baca Quran di bulan Ramadan, dapat pahala lebih. Yang kedua, kata para ulama, Nabi SAW menekankan kepada aspek tarawih. Solat tarawih. Solat tarawih ni pula adalah dengan memanjangkan bacaan. Ini juga kita kena terapkan di dalam masyarakat. Kita memang susah. Masyarakat kita ini nak diminta untuk sembahyang 20 rakaat ni bukannya satu perkara yang mudah. Berdebat-debat di kalangan masyarakat kita bila kita minta mereka ni buat 20
rakaat. Sampai yang ada nempuk-nempuk dada kata, kami buat 8 Ustaz, kami ikut Nabi. Ustaz suruh-suruh buat 20 ni apa benda? Ini semua, ini ikut Omar. Kami ikut Nabi, buat apa? Ikut Omar. Adik-adik, janganlah sebut Omar tu macam sebut nama pak saudara kita. Omar ni bukan jiran duduk belakang rumah kita. Omar ni Omar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Bukan calon-calon sahabat. Kubur dia kat kaki Nabi. Jadi, kita berlapik lah bercakap. Jangan sebut, oh, ini Omar. Kenapa Omar buatkan 20 rakaat ini? Kita kena ingat, memang bilangan solat tarawih khilaf di kalangan ulama. Antara pandangan mazhab yang disebutkan dalam kitab, pandangan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, semua 20 rakaat. Mereka berdasarkan hadis daripada Khalifah Umar Al-Khattab yang memerintahkan solat tarawih 20 rakaat berjemaah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta' dan juga Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra. Apa sebab? Dia cerita dia begini, Sayyidina Umar buatkan 20 ni untuk nak buat benda tu jadi portion kecil-kecil. Portion kecil-kecil. Prinsip asalnya adalah Nabi SAW, walaupun semayangnya itu tidak panjang, 20 rakaat ke tidak, tapi Nabi punya semayang itu panjang. Dia beza. Walaupun Nabi 8 rakaat, tapi 8 rakaatnya panjang. Baik itu, kalangan ulama' berpandangan, memang pada peringkat awal, tarawih itu dilaksanakan dengan memanjangkan bacaan di dalam solat. Tetapi disebabkan manusia makin lemah, tak larat nak berdiri lama, maka para salafus soleh fikir bagaimana kita nak kekalkan budaya baca Quran yang panjang di dalam tarawih, tetapi orang boleh happy semayang. Orang boleh tak rasa tertekan dengan ibadat ni. Jadi apa yang mereka buat? Mereka kecilkan portion. Buatkan 2, kita rehat, 2. Jadilah 20 rakaat. Ataupun campur itu jadi 23 rakaat dengan kita pendek-pendekkan bacaan. Ini seperti mana yang disebutkan oleh Imam Abu Al-Walid Al-Baji dan dinukilkan oleh Imam Al-Zurqani dalam Syarah Al-Muwatta'. Jadi itu asalnya. Bukan dia suka-suka hati tambah rakaat. Masalah kita sekarang adalah kita semayang 8. Okey, tak ada masalah. Tetapi pendek sangat. Kadang isyak katalah 8.30. 8.40 kita semayang. Habis lebih kurang dalam 10 minit lah. Paling panjang campur doa. Kemudian kita prepare semayang tarawih. Kata 8.50 semayang tarawih. Kadang 9 suku dah habis. Apa cerita? 9.30 dah habis semayang. Sempat pula pergi supermarket lagi. Saya tidak kata salah. Tetapi kalau itulah 8 rakaat yang kita tepuk dada, anak ikut Nabi Syekh. Tak boleh begitu. Nabi SAW bacaannya panjang. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, kata Huzaifah Al-Yamani radhiyallahu anhu dalam satu riwayat daripada Imam Hakim dan juga An-Nasa'i dalam Sunan Kubra disebutkan, Nabi SAW, dia punya panjangnya semayangnya itu, sahabat sini, sebab itu Nabi tidak tiap-tiap malam semayang di masjid. Ini perlu fakta juga, dibetulkan juga pemahaman ini. Nabi tidak tarawih tiap-tiap malam di masjid. Bukan Nabi malas, tak. Orang tak larat. Nabi baca panjang. Semayang sunat yang panjang. Pernah kata Huzaifah, Nabi baca rakaat pertama habis Fatihah, dia baca surah Al-Baqarah. Al-Baqarah, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi. Bukannya baca 10 ayat, 15 ayat, tapi komplit 286 ayat, 3 juzuk, 6,221 kalimat, 25,500 huruf. Komplit Al-Baqarah. Selesai Al-Baqarah, kata Huzaifah, aku ingat Nabi nak rukuk, tak, sambung lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi. Dia baca komplit surah Ali Imran 200 ayat, ada 2 juzuk. Habis Ali Imran, ingatkan dia nak rukuk, tak, dia bangun, dia sambung lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Dia baca pula suratul Nisa, komplit 176 ayat, ada 3 juzuk. Artinya, satu rakaat saja Nabi baca 662 ayat dalam rakaat pertama saja. Orang akan tanya, panjangnya Nabi baca, tak ra'i kan ke? 11 bulan dah kita ra'i jemaah. 1 bulan saja kita nak meraihkan Quran. Sebab itu panjang bacaannya. Dulu, Umar Al-Khattab fikir, kalau jemaah kita
suruh dia berdiri. Rakaat pertama saja 662 ayat, pengsan. Kita tak kuat. Nabi ni dia cinta Quran, dia enjoy. Dia enjoy the process. Dia tidak fikir result, dia suka proses. Ada orang dia suka nak pada result, tapi ada orang dia enjoy the process. Nabi enjoy the process. Sebab itu, kalau kita melihat, kata para ulama, kadar bacaan Nabi SAW dalam solat fardu pun ketika bulan Ramadan itu ekstra berbanding bulan lain. Hatta solat zuhur. Kata Abu Sa'id Al-Khudri dalam satu riwayat, laqad kanat salatu zuhri tuqamu fayazhabu zaibu ilal baqi' fayaqdi hajatahu thumma yatawadda. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, satu hari solat zuhur dah diqamatkan. Allahu Akbar, syara la ilaha illallah, syara anna Muhammadar Rasulullah. Dah nak semayang sangat dah. Fayazhabu zahibu ilal baqi'. Tiba ada satu jemaah keluar dari saf, dia pergi ke Baqi'. Baqi' ni apa? Bagi yang selalu pergi ziarah Masjid Nabawi, Baqi' ni perkuburan. Perkuburan berdekatan dengan Masjid Nabawi. Masjid Nabi yang asal strukturnya itu adalah di kubah itu, kubah hijau itu. Jadi lebih kurang dalam 200-300 meter lah nak pergi ke Baqi' ini. Jadi sahabat ini pergilah ke Baqi'. Dia pergi ke Baqi', buang air. Fayaqdi hajatahu, dia buang, qada hajat. Kemudian summa yatawadda, dia pergi ambil air semayang, dia berwuduk. Summa ya'ti wa Rasulullah fi rak'atil ula mimma yutawiluha. Habis berwuduk, dia masuk semula ke Masjid Nabawi. Nabi masih pada rakaat pertama lagi. Ini hadis riwayat Muslim. Maka bayangkan kalau semayang zuhur pun orang pergi ke tandas, berwuduk, balik masjid, masih rakaat pertama. Artinya bacaannya agak panjang. Dan kata para ulama, Nabi biasa membaca untuk salat zuhur asar surah At-Tariq. At-Tariq ni 17 ayat. Ada masa Nabi baca surah Al-Buruj 22 ayat. Ada masa Nabi baca surah Al-Lail 21 ayat. Mungkin ada di kalangan tuan-tuan pula yang jenis fikir luar kotak akan tanya, sahabat tahu mana Nabi baca surah apa? Kan sembahyang zuhur tu baca slow. Semua orang ingat sembahyang zuhur baca slow. Dia sembahyang zuhur ni dulu baca kuat. Kemudian baca slow. Ada masa Nabi baca kuat. Dan kebiasaannya Nabi baca slow. Sebab itu para ulama membahaskan sembahyang zuhur boleh kuat sekali-sekali. Dengan niat untuk mengajar, niat untuk mendidik anak-anak murid kelas kafar ke apa, kita nak mengajar, boleh, tak ada masalah. Cuma benda ni kalau kita buat, orang akan kata kita sesat dan sebagainya lagi. Tapi benda ni ada dibahaskan oleh para ulama. Sebab itu kata para ulama, Nabi memang dia suka membaca hatta solat maghrib sekalipun. Maghrib biasa kita baca pendek, tetapi Nabi dia akan baca surah-surah yang tiwalul mufassal. Mufassal yang agak panjang, bermula daripada surah Qaf sampai surah An-Naba. Ada masa Nabi membaca surah At-Tur. Tur ni 49 ayat. Ada masa Nabi baca surah Muhammad 38 ayat. Ada masa Nabi baca surah Al-Mursalat 50 ayat. Ada masa Nabi membaca surah Al-Anfal 75 ayat. Dan ada masa Nabi baca surah Al-A'raf 206 ayat. Tapi sekali lagi, di negara kita tidak boleh buat budaya ini. Sebab orang kita tak kuat berdiri lama. Dan orang kita kaki protes terlampau ramai. Memang tak boleh. Digunakan dalil-dalil, iza amma ahadukum nas fal yukhaffif. Kalau mu jadi imam, taklah ringkaskan semayang. Ringkas sungguh. Iza ja'ina a'toina. Wattin tu pun kira panjang lah tu. Tuan-tuan, kita ada 11 bulan boleh baca ringkas. Marilah Ramadan. Ini cerita nak meraih pahala ni. Bacalah panjang sikit. Panjang sikit ya. Syawal esok baliklah Izaja balik. Masalah. Kita nak meraih. Sebab Ramadan adalah bulan Quran. Bulan Quran. Orang kita memang tak kuat. Tapi kita kena, pada pandangan saya, kalau masjid itu memiliki imam yang bacaannya bagus, PA system yang bagus, masjid yang selesa, ada aircon, kapetnya wangi, bersih, orang tak ada masalah walaupun lama. Sebab itu, kita ada beberapa hari lagi, 8-9 hari lagi nak Ramadan, masjid-masjid dah kena start membersihkan masjid. Kalau tuan-tuan yang di wilayah persekutuan tu dah ada berkeliling hitam putih, negeri lain masih lagi dalam proses menunggu hitam putih. Tapi boleh dah ngemas-ngemas masjid kita. Kipas kipas gergasi tu ya.
Kipas helikopter tu, elok dah panggil orang, serviskan, bagi dia sejuk lagi, bersihkan sawang-sawang tu. Dan dah bersih sawang baru cuci kapet. Jangan cuci kapet tu baru cuci sawang, tak betul namanya. Bersihkan kipas dulu, aircon kita servis semua, mana menitik-nitik air tu kita betulkan balik. Duit masjid ada kan, bayarlah sikit. Kemudian kapet, panggil orang cuci kapet, bagi harum, keluarkan dosa-dosa hitam tu daripada kapet tu. Jadi kalau jemaah kita datang, aircon bagus, kapet wangi, pasang bukhur lagi, PA system macam Mekah, tak ada humming, tak ada apa. InsyaAllah, percayalah, orang boleh tahan semayang lama. Ni semua atas preparation kita. Sebab orang Melayu saya tengok, dia tak penting, dia faham, janji dia seronok je. Seronok je. Macam ceramah kita ni, dia bukan penting konten pun, janji tajuk. Kalau buat tajuk, majlis bicara wahyu, ada orang nak tengok? Tak ada. Meh, kumpul pahala. Ada pula belakang. Meh, kumpul pahala. Weh, tak nak ke? Hu. Lagi ramai orang tengok. Dia nak kepada benda yang catchy. Begitu juga pelaksanaan semayang ke ibadah, dia nak benda yang ada nampak menyeronokkan. Qari pula atau imam boleh baca lagu-lagu. Orang kita kalau dengan lagu ni kalah lah. Orang kita kalah. Lagi bagus kalau imam tu pakai pula macam emas singa tu. Pakai topeng, kata sah pula sujud. Dia nak benda begitu. Inilah zaman nak kiamat agaknya. Kita melayan puak-puak orang yang jenis netizen, jenis nak baca tajuk ni. Penat sikit lah. Penat sikit. Balik kepada tarawih kita. Dalam kitab Syarah Mukhtasar Khalil Khurasi disebutkan, punca tarawih ni dulu panjang. Daripada asalnya 8, merebak sampai 20 apa semua. Disebabkan persaingan. Dulu salafus soleh, dia orang ni fastabiqul khairat. Dia bersaing dalam nak mengumpul ganjaran pahala. Macam kita bersaing nak cari poin nak naik pangkat, poin bonus link, poin kad mesra lah, benda-benda poin-poin gitu. Poin hotel misalnya. Dia nak dapatkan duduk free hotel, kejar poin lah. Salafus soleh, dia ada budaya kejar poin pahala. Jadi disebutkan dalam kitab Mukhtasar Khalil Khurasi, orang di Madinah yang masa itu, dia tambah daripada 16 rakaat kepada 20 rakaat. Apa sebab? Kerana mereka jealous, saudara-saudara mereka di Makkah Al-Mukarramah, semayang tarawih, begitu stylo sekali. Orang Mekah, dia buat tarawih 4 rakaat saja. Tetapi 4 rakaat selesai, dia tawaf. Jadi ada style. Menyebabkan orang Madinah jadi jealous. Cis, kata dia. Kita buat semayang penat-penat, dia boleh tawaf. Besarlah pahala dia. Tak boleh jadi ni macam. So, macam mana kita nak buat? Kita tambah rakaat. Daripada 16 jadi 20 sebagai ganti, menjadikan total semayang ketika itu 36 rakaat. Dan kata Al-Bisati dalam kitab Syarah Al-Burdah, orang pertama yang melaksanakan solat tarawih 30 rakaat adalah Umar bin Abdul Aziz. Atuk dia Umar Al-Khattab, cucu dia Umar bin Abdul Aziz. Umar Abdul Aziz buat semayang tarawih 30 rakaat. Jadi saudara-saudari, kita kena sedar bahawa di kalangan para ulama dahulu, mereka bersungguh-sungguh meningkatkan bilangan rakaat atas faktor mereka yakin pahala kita dilipat gandakan pada bulan Ramadan. Namun di Malaysia, sudah tentu ramai yang tidak mampu untuk solat 36 ataupun 30 rakaat tarawih. Tak mampu. Sebab itu, Nabi yang kita baca semayang sampai bengkak kaki, kita berheran, macam mana Nabi semayang bengkak kaki? Mau tak bengkak 600 ayat per rakaat. Semayang sunat. Itu sebab Nabi bengkak kaki. Kita pun bulan puasa bengkak juga kaki. Tapi apa sebab? Gaut. Salah makan, buka free, taja dia orang, habis dia lantak semua benda. Lepas tu mula gaut. Duduk tak kena, baring tak kena, berdiri tak kena. Cocok sedah barulah tahan sikit. Orang tanya, bengkak kaki? Kawan ikut sunnah. Dia kata, sunnah apa Nabi bengkak kaki? Bukan sebab berbuka. Sebab semayangnya lama. Jadi kalau di Malaysia memang kita dah kaji, memang kita tak mampu nak buat 36 ataupun 30 rakaat seperti dalam mazhab Maliki. Tapi kita yang mengikut aliran Syafi'i, teruskanlah solat tarawih 20 rakaat. Kena buat. Kita kagumi warga pondok pesantren Al-Fatah di Desa Temboro di Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan di Jawa Timur. Ini memang legend betul. Mereka semayang tarawih
23 rakaat selama 8 jam. 8 jam. Kita di Malaysia buat tarawih 20, start pukul 8.50, lebih kurang dalam 9.50, habislah lebih kurang kalau baca panjang. Kita buat 9.50 tu habis atau pukul 10 habis. Itu pun kita dah rasa macam ahli surga sangat dah kita ni. Rasa macam mati syahid dah. Kalau mati kena langgar melintah jalan ni kan, mati syahid lah aku. Perasaan kita, baru semayang sejam 2 jam je duduk masjid, rasa dah masuk surga. Dia orang ni semayang daripada pukul 7 malam lepas isyak sampai habis pukul 3 pagi. Apa hal lama sangat semayang? Daripada rakaat pertama sampai rakaat 20, mereka atau imam baca komplit 30 juzuk. Mereka mengkhatamkan Al-Quran setiap malam. Marvelous. Setiap malam. Tak dapatlah kita nak membayangkan. Masjid kita sekarang ni pun dah sayuk-sayuk ujung telinga mendengar. Ada tak masjid yang boleh buat satu malam satu juzuk? Dah tak ada lah. Sayuk ujung-ujung cuping telinga je dengar. Orang kita dah makin pemalas. Dah tak tahan. Itu masalah kita. Masyarakat kita dah tak tahan. Dia tahan benda lain. Dia tahan panjat bukit. Dia tahan jungle hiking ke, benda ke kayuh basikal Putrajaya sampai ke Beranang. Dia kuat benda-benda begitu. Tapi nak semayang 20 rakaat dia tak kuat. Dia tak kuat. Saya ingat kena cari ubat kuat lah. Booster bagi dia semangat sikit nak semayang panjang. Mungkin dia rasa lambat lagi hati agak. Jadi dia buat 8 lah Ustaz. Lebih beria sangat. Kita banyak benda lain nak buat. Ramadan ni kita specialkan sikit. Bulan lain teruskanlah cara kita. Ini Ramadan. Bulan nak meraih sebanyak-banyak pahala. Bayang 30 juzuk satu malam. Tak masuk akal dek kita. Tapi itu wujud. Zaman sekarang masih lagi ada. Cuma masjid yang di pesantren pesantren Al-Fatah Desa Temboro ini, dia tidak open public. Dia masjid institusi. Dia duduk dalam pusat pengajian. Jadi yang semayang dalam tu semua adalah orang Quran, ahli Quran. The creamiest among the creamier. Memang dia tak buka public sangat lah. Siapa nak datang, tapi tak ada orang sanggup semayang 8 jam. Jadi yang datang ni biasanya orang mengulang Quran. Orang memang hafiz Quran, mereka nak mengulang Quran. Itu risiko ataupun satu cabaran menjadi seorang al-hafiz Quran. Orang hafiz Quran ni, sekali dia dapat sijil hafiz Quran, dia tak boleh biarkan. Dia kena sentiasa ngulang balik supaya hafalan tu lekat. Dia tak macam PhD master. Kita dapat PhD tahun 76, bidang mechanical engineering di London misalnya. Sampai tahun 2022 boleh pakai lagi gelaran doktor tu. Walaupun yang tahun 76 punya kajian tu dah tak sama dengan tahun 2022, orang dah literature view, literature LR begitu banyak sekali dah. Tapi masih boleh guna sebab kita tak ada masalah untuk nak renew. Tak macam hafiz Quran. Mereka kalau tak cek, Quran tu hilang. Jadi di mana orang hafiz Quran nak cek Quran, nak semak balik. Banyak masjid dah tak baca Quran panjang. Masjid kita biasanya juz 30 tu lah bacanya. Duha. Orang yang hafiz Quran ni mereka terpaksa cari tempat yang baca panjang. Sebab dia nak semak balik. Dia nak tasmik balik bacaan dia. Jadi itulah kelebihan orang-orang yang menjalankan semayang panjang ini. Kita beri peluang kepada mereka untuk orang hafiz ni nak cek balik. Cuma satu pesanan saya. Kalau tuan-tuan, maaf kalau ada tuan-tuan yang masih lagi nak semayang 8, kita tak ada masalah. Kita bukan nak memplekehkan orang semayang 8 rakaat. Tidak. Tapi kita cerita nak ngumpul pahala lebih, kita semayang 20. Saya tak larat Ustaz, boleh duduk. Semayang tarawih boleh duduk. Kalau malas berdiri boleh duduk. Nama pun tarawih, semayang rehat-rehat. Semayang santai-santai. Tak ada masalah. Duduk, tapi pahala separuh lah, pahala orang duduk. Tapi okey, dia tak ada masalah. Boleh duduk. Cuma kalau tuan-tuan tahun ini nak semayang 8 ataupun nak semayang 20, tak kira berapa, cari tempat yang kita boleh kekal bersama imam dari mula sampai habis. Itu mudah nak faham. Maksud saya begini, kalau kita buat 20, cari tempat yang buat 20 juga. Supaya kita kekal dengan imam daripada mula solatul jamiah, daripada mula sampailah habis witir. Ataupun kita nak semayang 8, cari surau masjid yang buat 8. Supaya kita kekal dengan imam daripada mula sampai habis. Kenapa perlu kekal dengan imam? Pahalanya besar. Man qama ma'al imam hatta yansarifa
kutiba lahu qiyamu lailatin. Siapa-siapa yang berdiri sembahyang tarawih bersama dengan imam daripada mula sampailah hatta yang sarifah, sampailah imam balik, kutiba lahu qiyamu lailatin. Dituliskan baginya pahala seumpama orang qiyamul lail sepanjang malam. Hadis Tirmizi. Untung atau tidak? Untunglah. Kita duduk di masjid daripada mula sampai witir, sampai imam balik, dapat pahala qiyamul lail sepanjang malam. Hello, qiyamul lail sepanjang malam. Bukan qiyamul lail 2 rakaat sembahyang tahajud je, sepanjang malam. Seolah-olah iktikaf pergi genting tasbih dan sebagainya. Rebut peluang ini. Kalau kita jenis balik cepat, rugi lah. Ada orang habis sembahyang tarawih, dia tak nak witir dengan imam. Bertanya, kenapa kau tak nak witir? Kawan witir di rumah je. Pedaah je. Daripada muda, itulah alasan. Tak pernah hayat dia sembahyang witir di rumah. Membuta kerja. Kita ni dah berumur. Sudahlah buat alasan cara budak-budaknya. Duduklah witir sekejap dengan Tok Imam. Witir. Balik sekali dengan dia. Kalau boleh, bawa Tok Imam tu naik motor sekali dengan kita. Memang itu hatta yang sarifah betul tu. Balik sekali tu. Balik. Jadinya kita dapat pahala sembahyang qiyamul lail sepanjang malam. Jadi kalau kita buat 8, pergi tempat 20, kita rugi. Kata bukan tidak salah, tak rugi. Kerana imam tu sembahyang, kita dah balik lah. Ataupun kita jenis buat 20, pergi tempat 8. Imam dah habis 8, kita sambung pula 20. Mana rugi. Ini kita cerita tentang untung rugi. Bukan cerita tentang batal ataupun sah. Jadi itu yang kedua, tarawih. Yang ketiga, jangan ni yang terakhir lah agaknya. Yang ketiga, kalau kita nak dapat pahala banyak dan nanti, gandakanlah amalan sedekah kita. Saya guna istilah gandakan amalan sedekah. Kenapa gandakan amalan sedekah? Sebab pada bulan-bulan yang lain, kita bersedekah juga. Tetapi kalau tiba bulan Ramadan, kita kena ekstra. Terpaksa lah. Nabi tu pun memang dia bukan tunggu Ramadan je, bulan lain pun dia sedekah. Kata Ibn Abbas, kana Nabi SAW ajwadun nasu bil khair wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Fa idza laqiyahu Jibril kana ajwadu bi khair min rihil mursalah. Kata Ibn Abbas, Nabi ni ajwadun nas bil khair. Orang yang paling tak gelekut sekali. Suka sangat bersedekah. Kalau kata Anas, kerana Nabi asja'un nas wa ajwadun nas. Orang yang sangat pemurah dan asja', berani. Berani apa? Berani sedekah. Duit tak ada, tapi tetap sedekah. Kalau sedekah time dapat gaji, itu tak pelik. Tapi sedekah time duit tak ada, itu luar biasa. Nabi tak, dia berani bersedekah. Tapi kata Ibn Abbas, kalau datang bulan Ramadan, dia punya tahap bersedekah lagi luar biasa. Sampai bil khairi ajwadu bil khairi min rihil mursalah, lebih laju daripada angin bertiup. Ini hadis riwayat Bukhari. Kenapakah Nabi begitu bersungguh-sungguh nak bersedekah dan berbelanja pada bulan Ramadan? Sebab bulan Ramadan ni, ini rahsia ya. Kalau kita beri hidangan berbuka kepada orang yang berpuasa, segala pahala orang itu kita juga dapat menumpangnya. Man fatara sa'iman kana lahu mithli ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri sa'imu syai'a. Hadis Tirmizi. Siapa-siapa yang belanja orang berbuka makan, orang yang berpuasa untuk berbuka iaitu makan, maka akan diberikan pada dia pahala orang yang puasa itu ghaira annahu la yanqutu min ajri shaimu syai'ah, dengan tidak mengurangkan pula kota pahala untuk orang yang melakukan ibadah puasa itu. Maknanya tuan-tuan, nanti kita bulan Ramadan, alhamdulillah bazar Ramadan dah ada dapat kebenaran daripada pihak berkuasa. Jadi kita pun pergilah ke bazar Ramadan atau mana-mana gerai jualan yang ada dekat dengan rumah kita, tahun duit balik ke rumah tu, singgahlah beli. Beli mentabak, beli apa balik. Walaupun ada setengah penceramah marah, kita ni beli makanan bulan puasa, katanya bazir Ramadan, bukan bazar Ramadan. Kita nak beritahu, kita beli bukan kita nak makan, kita beli nak sedekah. Yang beli banyak tu, kita sangka baik, orang tu nak sedekah, bukan untuk dia makan.
Dia nak bagi kau orang. Kan zaman-zaman COD ni, orang nak sedekah je. Jadi kita pun beli makanan, sedekahkan. Bila kita sedekah pada orang tu dia berbuka, Allah Akbar, Allah Akbar. Dia suap saja makanan, segala pahala dia daripada pagi sampailah ke petang, sedut dek kita. Zzz, macam siput sedut. Dapat komisen, untung atas angin. Ni orang main kontrak suka sangat lah ni. Untung atas angin. Dia buat kerjaan ibadah, kita ambil komisen pahala. Kana lahu misli ajrihi. Nabi pun sebut, dia dapat misli ajrihi. Sama seperti pahala orang itu. Sedut habis dek kita. Tapi tidaklah orang tu kurus kering, tak ada pahala juga. Dia pun kekal pahala dia. Hadis Tirmizi. Cuma pandangan saya, kalau nak belanja orang yang nak berbuka ni, belanjalah orang yang lebih baik daripada perangai kita. Jangan belanja orang lebih teruk daripada kita. Tak ada pahala orang tu. Kalau nak belanja orang di masjid. Yang kita tahu di masjid ni, ada Tok Imam, ada Bilal, Noja, ada Siap, ada makmum, ada jemaah yang memang komit dengan masjid. Kita belanja dia orang ini. Mungkin masjid dah pun ada dia punya menu untuk berbuka, dah ada tajaan daripada individu, daripada kerajaan, geran dan macam-macam. Tapi kita boleh tambah benda-benda yang manisan misalnya, ataupun dessert manisan samalah, kuih muih, itu kita boleh tambah. Macam saya pun duduk di masjid, kita dah ada senarai. Hari pertama, Ramadan pertama, 2, 3, siap ada sahur, siap ada moreh. Cuma sahur kita ambil start 16 Ramadan lah, malah awal sangat. Sebab kita nak galak orang Qiyamulan di masjid, kita start daripada 16. Daripada awal ni, based on experience, dia belum lagi. Momentum Qiyamulan belum lagi. Dia momentum iftar tu dulu, awal. Jadi, berbuka, ada tajaan. Moreh, pasti ada tajaan. Tapi kadang ada orang menyelit-nyelit. Dia hantar tengah-tengah tu sandwich. Jadi, kita menyelit di situ. Jadi, setiap kali orang berbuka, makan, pahala tu kita dapat. Jangan belanja orang lebih malas daripada kita. Contohnya, belanja kawan kita di pejabat. Yang kita tengok dia daripada pagi sampai tengah hari, kerja membuta kerja bawah meja. Sama dengan kita, tidur berjemaah sebelah menyebelah. Jadi kalau kita belanja orang macam ni, sedut pahala kosong. Sebab lebih kurang kita pemalasnya. Jadi belanja orang yang lebih hebat daripada kita. Dan ini amalan salafus soleh. Kita kena buat. Kita gaji tak besar tapi boleh buat. Bukannya nak belanja satu kampung. Kita buat peruntukan sikit je. Bagi contoh, kata para ulama, Ibn Umar radhiyallahu anhu, dia bulan Ramadan, dia tak pernah buka puasa melainkan di meja dia mesti ada fakir miskin. Dia carilah orang miskin, cari. Makan semeja dengan dia. Betul ke Ibn Shihab Az-Zuhri rahimahullah. Ibn Shihab ini dia tabi'in junior, sigar tabi'in. Dia tabi'in ni dia ada yang senior, tabi'in senior macam Sa'id Musayyib, Urwah bin Zubair ni yang senior. Dia ni yang tabi'in junior. Dia ni orang pertama yang bukukan ilmu hadis atas perintah Umar bin Abdul Aziz. Ibn Shihab Az-Zuhri ni, bulan Ramadan dia hanya buat 2 perkara saja. Kelas pengajian dia tutup. Pertama, dia baca Quran. Yang kedua, beri makan orang miskin. Ini jamalan dia. Lepas itu, Hamad bin Abi Sulaiman rahimahullah. Hamad bin Abi Sulaiman ni, tok guru kepada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah belajar dengan dia 18 tahun bidang fiqh. Ni tok guru besar bidang fiqh. Hamad bin Abi Sulaiman ni, setiap kali bulan Ramadan, dia akan pastikan dia sediakan makan kepada 500 orang sepanjang bulan Ramadan. Dia pastikan. Sama ada buat lansam ataupun hari-hari sikit-sikit, tapi 500 orang. Dan bila tiba Hari Raya Aidilfitri, dia akan pastikan tiap-tiap orang ini, daripada 500 orang ni, dapat pula duit raya 100 keping wang perak. Sebab itu hadirin-hadirat sekalian, mari kita mengambil satu kesedaran, jangan kedekut, belanjalah orang. Tanda orang pemurah, banyak beramal, kuat bersedekah, tahu berpihak pada yang susah, tahu menolong pada yang rendah. Iman teguh, hati pun pemurah, ikhlas membantu orang yang lemah, rajin menolong orang yang susah, muka manis, mulut pun peramah. Jangan jadi orang kedekut dan tamak. Menolong orang kita tak hendak, menimbun harta tak agak-agak, rakyat miskin, orang miskin kita buat tak nampak. Itulah orang hati busuk, perangai pun tak cedak. Banyak diterangkan tapi masa tak mengizinkan. Pengurusi pun dah tercokol keluar dalam skrin. Dah habislah sesi kita ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita dapat bertemu pada lain-lain kesempatan. Sekadar itu sembang-sembang majlis bicara wahyu pada pagi ini. Moga-moga ada manfaat kepada kita bersama. Sebelum berpisah, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah. Moga Allah mempermudahkan kita bertemu Ramadan dan memudahkan kita beribadah di bulan Ramadan. Sekadar itu,
kembali semula kepada pengurusi majlis di Putrajaya. Silakan.